Assalamualaikum. Hai semua. Dalam tutorial hari ini, Umi nak kongsi cara buat kuih kaswi pandan bergedik. Umi namakannya bergedik kerana tekstur kuih ni sangat-sangat lembut. Bergoyang-goyang gedik gitu bila dilenturkan. Siapa peminat kuih-kuih yang berasaskan pandan, wajib cuba resipi ni. Caranya mudah sangat-sangat. Semua bahan-bahan hanya perlu disukat gunakan cawan je. Bancuh adunan dengan jus pandan asli, kemudian dikukus dan gaul pula dengan kelapa parut putih yang dikukus. Ngam rasa lemak-lemak manis dan wangi dari daun pandan asli tu. Memang sesuailah dijadikan juadah berbuka puasa. Nak buat niaga dalam pek yang kecil pun sesuai. Umi ada tambah satu bahan rahsia ni bagi naikkan rasa lemak dan wangi semerbak kuih ni. Nak tahu apa rahsianya? Jom tonton sampai habis. Langkah pertama, gunting halus 7 helai daun pandan, kemudian masukkan dalam blender. Tips nak dapatkan warna kuih yang cantik, gunakan daun pandan tua yang berwarna hijau gelap gini. Potong bagi halus-halus sikit ya, supaya mudah nanti nak dikisar dan lebih halus tekstur daun pandan ni. Kemudian tambahkan 1 cawan air. Gunalah air paip ataupun air bertapis pun boleh je, mana-mana ya. Kisar hingga lumat, kemudian tapiskan. Dapatkan parti jus pandannya sahaja. Warna parti pandan ni nampak pekat dan gelap je kan? Bila mana kita guna daun pandan yang tua, nanti warna kuih kaswi pun menarik je hijaunya. Dah siap tapis jus pandan tu, boleh ketepikan dahulu. Dalam mangkuk besar, satukan 2 cawan tepung gandum, Umi guna cap saur, 1 cawan tepung ubi kayu, 1 cawan gula pasir, bagi menggunung sikit ya. Kemudian sukat semula jus parti pandan yang diperah tadi, dapatkan 1 cawan penuh. Sambil tu tapis semula jus pandan tersebut bagi betul-betul hilang hampas daun pandan tu. Tengok tu ada lagi sikit-sikit serat halusnya kan? Pastikan ditapis. Barulah dimasukkan ke dalam adunan yang kering tu. Kemudian sukat 1 cawan santan sederhana pekat. Pakai santan perah lebih sedap ya. Tapi kalau tak ada, guna je santan kotak. Cuma kena tambahkan air sedikit bagi sederhana kepekatannya. Barulah sukat 1 cawan. Okey, yang ini kapur makan. Memang bahan yang wajib adalah untuk buat kuih kaswi ni. Bagi tekstur kuih ni kenyal-kenyal gitu. Ambil dalam hujung sudu je, dalam 1/4 sudu kecil. Kemudian larutkan bersama 2 ke 3 sudu besar air. Barulah diambil 1 sudu besar sahaja ya untuk dimasukkan ke dalam adunan kuih. Hati-hati jangan letak lebih sangat, nanti pahit rasa kuih kita dan keras membatu. Inilah bahan rahsia dalam resipi Umi, pandan coconut Imalco. Bila add on cukup dalam 1 sudu kecil sahaja, dah boleh beri rasa berlemak dan sedap yang berganda pada kaswi pandan. Bau kuih pun bertambah-tambah wangi semerbak. Wangi jus pandan asli campur dengan Imalco pandan kelapa ni, memang terbaiklah rasanya. Yang dah makan komen sedap sangat-sangat. Wanginya tu sampai ke hal rumah. Kemudian tambah 3 cawan air biasa. Kalau tak nak letak santan dalam adunan, masukkan 4 cawan air. Umi kalau buat kuih-kuih tradisional ni, lebih suka rasa lemaknya tu naik. Dan gula pun biar ngam. Kalau tawar sangat, nanti rasa tepung je lebih bila makan. Betul tak? Okey, gaul sebati guna whisk je. Bagi bahan-bahan yang disatukan tadi bercampur rata dan sebati. Gaul hingga hilang ketul-ketul tepung tu. Gunakan whisk ya, berbanding senduk atau spatula. Barulah cepat dan senang tepung-tepungnya larut dan hilang ketul-ketul tu. Umi tambahkan dengan sedikit lagi pewarna hijau makanan bagi lebih naik berseri warna kuih kaswi pandan ni. Tapi jangan letak banyak sangat, gelap pula warna kuih. Takut pula orang nak makan nanti. Adunan dah sebati tu, sediakan loyang bersaiz 9x3x3 inci. Kemudian oles sedikit dengan minyak masak di sekeliling dan dasar loyang tu. Dah siap oles dengan minyak, alaskan dengan plastik talam ya. Kita oles minyak tu supaya plastik talam ni melekat elok dan senang nak diperkemaskan. Kemudian barulah dimasukkan adunan. Sambil tu tapis sekali lagi ya, untuk elakkan baki-baki ketulan tepung yang tersisa tu masuk sekali. Sebab kita nak adunan kuih yang licin dan halus.
Setelah ditapis tu, ada bubble-bubble udara tu pecahkan dengan lidi. Bagi licin rata je permukaan kuih sebelum kita nak masukkan dalam bekas pengukus nanti. Pastikan periuk kukusan telah dipanaskan awal. Sebelum masukkan adunan dalam pengukus, lagi sekali Umi akan gaulkan manja-manja je adunan bagi sebati. Dan supaya tak termendak di bahagian bawah. Lagi-lagi bila kita biarkan lama dalam loyang, kot ada yang terlupa nak panaskan periuk kukusan dahulu kan. Pastikan air kukusan dah betul-betul mendidih baru dimasukkan adunan. Alas penutup kukus dengan tuala atau kain bagi elakkan lebih banyak uap-uap air yang jatuh di permukaan kuih. Kukus selama 35 minit sehingga kuih masak. Selepas 35 minit, buka penutup kukusan. Nampak tu ada lebihan uap air yang jatuh tu kan. Buangkan dahulu. Guna senduk atau sudukan keluar. Kalau tak, lambat nanti nak tunggu permukaan kuih kering. Dah buang keluar air di permukaan kuih tu, masukkan semula dalam periuk kukusan dan kukuskan lagi selama 10 minit bagi permukaan kuih tadi betul-betul kering sedikit ya. Lebih kurang ginilah. Dah nampak agak kering gitu. Cuma masih ada sikit-sikit je lagi basah, tak apa. Nanti bila disejukkan ia akan kering sendiri. Kuih kasui dah siap. Bagi betul-betul sejuk dahulu barulah dipotong. Jangan dipotong kuih panas-panas sebab tekstur kuih masih lembek. Nanti tak cantik potongan melekit-lekit di pisau. Sementara tunggu kuih kita sejuk, kukuskan dahulu kelapa parut. Gunakan setengah biji kelapa parut atau lebih kurang 1,5 cawan kelapa parut muda ya. Ambil bahagian putihnya sahaja. Kemudian masukkan 1 sudu kecil garam bagi naik rasa lemak-lemak masin kuih ni. Potong dalam 2 helai daun pandan. Masukkan sekali ya. Lebih beraroma wangi je kelapa parut bila kita kukus nanti. Gaul ratakan. Bagi garam bercampur rata bersama kelapa parut. Kemudian kukuskan sekejap selama lebih kurang 5 ke 7 minit. Bagi kelapa ni tahan lebih lama dan tak mudah basi kuih kita walaupun dah petang hingga ke malam. Kuih dah betul-betul sejuk, potong gunakan pisau plastik ya untuk dapatkan potongan yang cantik dan tak melekat di pisau. Boleh sapukan dengan sedikit minyak masak dahulu pada pisau sebelum dipotong. Kemudian potonglah bentuk apa pun yang anda suka. Umi potong saiz segi 4 tepat gini je. Nak potong serong-serong macam orang jual kuih tu pun lebih menarik. Ikutlah kreativiti anda. Dah siap potong-potongkan, boleh sisipkan bahagian tepi-tepi kuih tu supaya senang nanti kita nak keluarkan kuih dari loyang. Dah siap potong kepada bahagian-bahagian yang kecil, bolehlah golekkan kuih dalam kelapa parut muda yang telah dikukus. Bagi bersalut sekata. Nampak lebih menarik dan cantik lah kan lepas disalut kelapa ni. Nampak pun lebih menyelerakan. Kombinasi warna hijau dan putih tu menaikkan lagi seri kuih kasui pandan ni. Bila dah salut dengan kelapa ni, nampak tu teksturnya bergoyang-goyang gedik gitu kan. Sambung, salutlah berapa banyak kuih yang kita nak bersama kelapa parut. Kalau tak nak salut semua, boleh je simpan sedikit ya. Sebab kelapa parut ni tak tahan lama kan. Tak nak kuih kita cepat rosak, boleh asingkan kelapa parut dengan kuih. Bila nak makan nanti, barulah dikukus kelapa parut tu dan salutkan. Jadi tahan lebih lama sikit lah kuih kita, tak mudah rosak. Okey, ini contoh yang belum dipotong kepada bahagian yang kecil. Nampak tu bergoyang-goyang gedik gitu kasui pandan Umi ni. Tekstur kuihnya tersangatlah lembut. Rasa pun berlemak-lemak manis dan sedikit rasa masin di kelapa parut tu. Sedap tak terkata lah. Jom cuba. Banyak lagi resipi-resipi menarik menanti anda di channel Umi Atiyah Atif Kitchen. Jadi jangan lepaskan peluang untuk subscribe, like dan tolong sharekan resipi ni jika anda suka dengan resipi Umi. Tekan button bell untuk dapatkan notification video terbaru dari channel Umi. Assalamualaikum. Bye.